ya la la la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la ya la. Jelas dalam penulisan ini beliau keliru dengan makna hadis ini sehingga merasakan wujud kontradiksi, wujud percanggahan di antara dua hadis. Jawapan bagi kekeliruan ini boleh dijawab dengan fakta berikut. Lafaz hadis yang beliau bawakan terjemahannya itu tiada dalam Sahih Bukhari. Saya duk cari dalam Sahih Bukhari, saya tak jumpa lah. Yang ada dalam Sahih Muslim. Tadi dia kata Bukhari dan Muslim. Saya tak jumpa dalam Sahih Bukhari, saya jumpa dalam Sahih Muslim. Okey. Jelas sekali Kasim Ahmad tersalah faham maksud lafaz hadis berikut, iaitu la yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Sehingga dia kata hak kita jangan isteri kita tidur dengan mana-mana orang. Jangan berzina lah. Kalau buat, pukul dengan pukulan yang tak cedera. Okey. Jika beginilah cara kefahamannya, sudah pasti maksud sebaliknya. Maksud sebalik, bila kita kata ke anak kita jangan makan banyak, maksudnya, maksud sebalik apa? Makan sikit boleh. Itu maksud sebalik. Boleh faham? Jangan kutuk dia, maksud kalau puji boleh ya. Itu maksud sebalik yang dipanggil dalam bahasa Arab tu mafhumul mukhalafah. Dalam bahasa Arab ni, ataupun dalam siapa belajar usul fiqh dia tahulah, ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah. Mafhum mukhalafah pemahaman yang sebaliknya. Maksudnya kalau kata jangan makan banyak, makan sikit boleh. Jangan pukul sehingga cedera, pukul tak cedera boleh. Dia ada satu lagi mafhumul muwafaqah, pemahaman yang selari. Bila Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uff, kamu jangan sebut kat mak ayah perkataan uff. Sebut pun tak boleh. Kalau pukul lagi lah tak boleh. Itu mafhumul muwafaqah. Jangan pukul sehingga, jangan pukul walaupun tak cedera. Maksud kalau pukul sampai cedera pun tak boleh. Itu mafhumul muwafaqah. Okey. Bila dia faham dengan cara ni, maksud yang sebaliknya bila Nabi kata jangan isteri tiduri orang, mana-mana orang yang suami tak suka, mafhum sebaliknya apa? Kalau orang tu suami suka boleh tak? Kalau itu cara dia faham, maksud sebaliknya boleh lah. Boleh lah. Ini makna yang batil. Ini makna yang batil. Sebab zina ni sama ada dengan orang yang suami suka pun tak boleh, dengan orang yang suami tak suka pun tak boleh. Maka pemahaman ini batil. Baik. Sedangkan maksud sebenar bagi hadis ni ialah isteri tidak boleh membenarkan mana-mana orang yang suami tak suka masuk dalam rumah. Itu makna sebenar dia. Tengok punya jauh lari. Hanya semata-mata kerana dia tak faham bahasa Arab. Saya buktikan. Tuan-tuan, ini yang mengaji syariah ni, dia tahulah yang mengaji bahasa Arab ni. Bila kita jumpa mana-mana perkataan asal dalam bahasa Arab, bila kita belajar bahasa Arab, kita jumpa satu perkataan, kita nak tahu makna asal perkataan tu pada bahasa, kita nak rujuk kitab mana? Yang tak apa nak boleh bahasa Arab ni dia pun nganga kat lah kan. Tapi orang yang biasa belajar bahasa Arab ni nak pesan ni, kalau kita belajar bahasa Arab ya, kita nak tahu perkataan tu dalam bahasa Arab ada berapa makna, buka kitab Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibn Faris. Dia akan bawa satu perkataan, dia akan hurai makna bagi perkataan tu di sisi bahasa Arab yang orang Arab guna. Nama kitab tu Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibn Faris. Okey, saya pun rujuk. Baik. Saya kata, perkataan wata'a yang digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis tu bukanlah sentiasa bermaksud persetubuhan. Walaupun tu salah satu daripada makna, tapi bukan itu saja maknanya. Sebaliknya ia juga bermaksud menyediakan tempat atau memudahkan tempat untuk seseorang memijak, melangkah masuk dan tinggal. Lihat kata Ibn Faris. Saya rujuk Ibn Faris. Wata'a, dia kata,
waw, watta, wal hamzah. 3 perkataan. Kalimatun, dia kata, ia adalah satu kalimah tadullu ala tamhidi syai'in wa tashili. Satu kalimah yang menunjukkan makna memulakan sesuatu, membentangkan sesuatu dan memudahkan sesuatu. Wa watta'tu lahul makan, daripada perkataan wata'a. Wa watta'tu lahul makan wal wita' ma tawatta'ta bihi min firash wa wati'tuhu birijli ata'uhu. Maksudnya, wata'a, waw, ta dan hamzah adalah satu kalimah yang menunjukkan memulakan sesuatu dan memudahkannya. Contoh, dia kata, saya sediakan untuknya satu tempat. Al-wita' bermaksud hamparan yang disediakan. Sebab itu disebut wa wati'tuhu, saya memijak. Bila Nabi SAW kata, jangan seorang perempuan yuti'na, janganlah isteri-isteri yuti'na furushakum, menghamparkan hamparan kamu pada seseorang yang kamu tak suka. Maksud, jangan bawa masuk orang dalam rumah. Isteri, suami tak suka dengan orang tu, jangan bawa masuk dalam rumah. Itu hak suami. Itu makna sebenar. Dia pergi jauh sampai bab zina tu. So macam mana dia boleh salah faham ni? Sebab dia tak pandai bahasa Arab. Dia faham hadis ni tak ikut kaedah bahasa Arab. So jauh lari, Justru maksud sebenar hadis ni, jangan isteri membenarkan seseorang yang kamu tidak sukai masuk ke dalam rumah kamu. Jika perkataan wata'a tidak boleh dimaknakan selain persetubuhan, adakah kitab Muwatta' Imam Malik perlu dimaknakan dengan kitab yang telah disetubuhi? Imam Malik ada satu kitab nama dia Muwatta', juga daripada perkataan yang sama, wata'a. Muwatta' Malik. Kenapa kitab Imam Muwatta' dipanggil Muwatta'? Kitab Imam Malik itu dipanggil Muwatta' kerana kitab itu Imam Malik tulis dengan susunan yang mudah untuk orang rujuk. Ada 2 makna. Pertama, mudah orang rujuk sebab Imam Malik susun hadis ikut bab. Yang mana ulama-ulama sebelum tu bila susun hadis, dia susun ikut nama sahabat. Jadi susah nak cari. Kita kan bila nak amal, kita bukan amal ikut nama sahabat, kita amal ikut tajuk. Hadis salat, bab salat. Hadis puasa, bab puasa. Jadi kalau tengok kitab-kitab sebelum daripada zaman Imam Malik, kita akan dapati kitab-kitab sebelum itu menyusun hadis ikut nama sahabat. Jadi payah, susah kita nak rujuk. Jadi Imam Malik susun balik ikut bab, jadi senang nak rujuk. Ada juga yang kata Muwatta' ni dengan makna orang sepakat. Sebab dikatakan ulama-ulama di Madinah, muhaddisin, bersepakat mengatakan kitab itu sahih. Iaitu mereka bersepakat dengan perkataan tawata'a. Sebab itu siapa yang belajar ilmu hadis, dia kata apa? Hadis mutawatir, dia kata hadis mutawatir ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu 'adatan tawatuhum 'ala al-kadhib. Hadis yang bilangannya ramai meriwayatkan daripada yang ramai sehingga akal kata pada adatnya mustahil mereka berpakat-pakat untuk berbohong. Tawatu maksud berpakat, saling duduk setempat, pijak sama-sama satu tempat. Kitab Muwatta' itu juga dikatakan diambil daripada perkataan yang sama, iaitu kitab yang disepakati ataupun kitab yang dimudahkan urusan merujuknya. Baik. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, Abul Abbas Al-Qurtubi, dia mengarang kitab Al-Mufhim, mensyarahkan Sahih Muslim. Dia kata apa? Dia menjelaskan maksud hadis ni supaya kita tak salah faham. Dia kata apa? Dia kata makna hadza la yudkhilna manazilakum ahadan mimman takrahuna. Makna perkataan Nabi ni, janganlah isteri memasukkan mana-mana orang ke dalam rumah perkahwinan
Yang dia duduk dengan suami dia, mana-mana orang yang suami tak suka. Wa yadkhulu fi dzalika ar-rijal wan nisa. Termasuk dalam larangan ni, sama ada lelaki yang suami dia tak suka ataupun perempuan yang suami dia tak suka, jangan bawa masuk. Tak boleh melainkan dengan izin suami. Ya. Al-aqriba wal ajanib, sama ada orang-orang yang ada hubungan keluarga, kerabat, ataupun orang-orang yang tak ada hubungan keluarga, tak boleh. Okey. Wa qad bayyana hadzal ma'na fi ma taqaddam, dan kami telah pun menjelaskan makna ini seperti mana yang telah berlalu. Maksudnya sebelum ni dia dah hurai dah hadis ni. Lepas tu dia kata, wala yufhamu min hadzal kalam, tidak difahami daripada kalam Nabi ni, annahu nahya 'aniz zina. Nampak? Dia hurai dah. Dia kata tak boleh kita faham hadis ni ia merupakan larangan terhadap zina. Fa inna dzalika yahrumu ma'a man yakrahuhu zawj wa ma'a man la yakrahu. Kita tak boleh maknakan hadis ni dengan makna zina, dia kata. Sebab zina tetap haram, sama ada dengan orang yang suami tak suka ataupun orang yang suami suka. Tak boleh juga, haram. Sebab zina tak kira dengan siapa pun. Jadi Al-Qurtubi dah bagi pesanan siap-siap. Tiba-tiba zaman moden ni ada orang yang tersalah faham. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kan, orang yang bila nak faham sesebuah hadis ni, dia kena buka at least 2-3 kitab baru dia boleh faham. Kan? Saya belajar hadis ni lamalah juga, daripada tahun 2008 belajar hadis. Sekarang dah 2022. Belajar betul-betul lah. Sebelum tu dah belajar hadis dah, daripada zaman sekolah menengah kita belajar dah. Dan zaman belajar degree pun dah belajar dah. Tapi betul-betul masuk dalam bidang 2008. Betul-betul tumpu. Tapi bila nak mengajar kuliah, bila saya nak mengajar kuliah, saya akan buka kitab-kitab syuruh. Saya tak buat pandai sendiri, takut-takut. Kadang-kadang ada satu hadis tu saya duk pening. Apa maksud hadis ni? Sebab kita bukan orang Arab. Jadi kena buka kitab syuruh. Buka kitab syuruh, tengok. Buka kitab syuruh ni, takut-takut tersalah faham. Kan? Tanya syekh. Kadang-kadang terpaksa tanya syekh, "Syekh, apa maksud hadis ni? Apa yang kita boleh faham daripada hadis ni?" Sebab hadis menggunakan bahasa Arab dan kita bukan orang Arab. Jadi kita kena rujuk ulama-ulama yang faham dalam bahasa Arab untuk menjelaskan bagi kita. Baik. Jadi ini satu contohlah. Golongan yang menolak hadis bukan sebab salah hadis, sebab salah diri sendiri. Lepas tu dia mangsakan diri dia. Nabi masuk benda lain, dia dok faham benda lain. Lepas tu dia kata hadis tak boleh pakai. Hadis ni tak boleh pakai. Hadis ni bercanggah dengan hadis lain. Sedangkan dia yang tak faham. Okey, itu faedah nombor 3 lah. Okey? Baik.